Perlu kalau ada terjemah. Nah, saya penterjemah nanti Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Terima kasih yang dihormati Kiai Haji Abdul Syukur, dihormati Habib Ahmad Al-Kaf, Masya Allah, Tuan Guru, Ustaz Dery Sulaiman, Bapa semua ni, Pak Haji, perwakilan di sini semua sekali kan, dan Ustaz Lokmanul Hakim, dan juga Bapa Ustaz kan, Pak Ustaz Hendry, dan semua kiai-kiai, ulama-ulama, bapa-bapa, ibu-ibu sekalian, semua sihat? Kalau tak faham, buat faham aja ya, angguk-angguk je. Jadi syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sangat sayang kita. Bila Allah sayangkan seseorang, Allah beri seseorang tu dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dapat mengucap la ilaha illallah. Satu orang ucap je la ilaha illallah, Allah jawab, sadaqta ya abdi, benar wahai hamba aku, sesungguhnya tiada Tuhan melainkan aku. Kita kalau puji raja-raja, dia mungkin tak dengar. Kalau dengar mungkin jawab, mungkin tak jawab. Kita kalau puji ustaz-ustaz, ulama pun mungkin mereka jawab, mungkin tak jawab, tapi mereka tak dengar, tak tahu. Kita puji mana-mana orang dalam dunia ni, artis-artis, orang terkenal, dia tak dengar. Tapi kalau kita puji Allah Subhanahu Wa Taala, Allah dengar setiap puji-pujian kita. Dan menyebut nama Allah ialah perkara yang paling berharga dalam dunia. Ada orang dalam dunia makan minum macam kita, ada rumah, ada keluarga, ada isteri, ada anak-anak, diberi macam-macam nikmat oleh Allah setiap hari, tapi mereka tak kenal Allah tu Tuhan dia. Dia tak tahu, tak reti nak sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, abang kakak, bapa-bapa, ibu-ibu depan saya ni ialah manusia yang paling bertuah dalam dunia. Tak tahu macam mana kita nak ucap syukur, terima kasih. Tak tahu apa perkataan patut kita pilih nak ucap syukur pada Allah. Sebab tu sahabat, mereka berterima kasih pada Allah, menyebut nama Allah ini dengan penuh rasa rendah diri. Mereka solat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar, kalau kira dah cukup Allah Maha Besar. Tapi mereka sebut Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar sebesar-besarnya, infinity. Ya Allah, besarnya engkau ni, kalau bahasa ni tak tahu macam mana nak cakap lagi maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Tak tahu macam mana nak ungkapkan. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira, segala puji bagi Allah kathira. Tak tahu nak ucap macam mana dah. Tak ada perkataan nak dapat ungkapkan, nak gambarkan. Kan itu kita sangat bersyukur kepada Allah, sebab kita dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat sebut nama Allah. Dan kita bangun tidur tengok isteri dekat sebelah, isteri kita Islam, kenal Allah. Bangun anak-anak berlari peluk kita, anak-anak kita kenal Allah. Kita pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan, pergi kedai, restoran, makan, minum, kawan-kawan kita kenal Allah. Tapi ramai orang dalam dunia ni belum kenal Allah tu Tuhan dia. Ada 8 bilion manusia dalam dunia, 8 bilion orang. Ada 6 bilion manusia belum kenal Allah tu Tuhan dia. Saya masa pergi dekat mana? Switzerland. Switzerland tu kan cantik, alam dia semua cantik, langit dia biru, warna biru betul-betul. Macam kita tengok lukisan, dia tak sama biru macam kat Indonesia, kat Malaysia, tak sama warna langit dia, lain. Tengok laut, warna laut dia tak sama. Warna sungai dia color dia penuh, color full color.
Kita macam pudar-pudar kan. Dia betul-betul biru tu, betul-betul biru. Langit semua sekali cantik. Gunung-gunung dia. Antara kalau saya pergi banyak negara, kalau cantik alam ni, saya tengok antara negara yang paling cantik Switzerland. Switzerland. Saya bawa isteri jalan. Isteri saya pakai purdah begitu, pakai niqab begitu. Bila jalan, sepanjang jalan mungkin ratus orang, semua orang cuma pandang isteri saya. Semua pandang saya, pandang isteri saya. Daripada atas sampai bawah. Kita pun macam semua orang pandang. Dia bukan tengok sebab isteri kita cantik. Bukan sebab dia nak tengok isteri kita pakaian, tak. Dia tengok sebab dia tak pernah tengok orang pakai macam tu. Sampai saya fikir, dua perkara saya fikir. Semua orang bukan Islam. Macam ustaz kata takkan syurga kita nak masuk sorang-sorang kan. Kita nak bawa ramai-ramai masuk syurga. Jadi saya fikir semua bukan Islam. Takkan diorang semua ni masuk neraka? Saya fikir begitu. Terlintas dalam fikiran. Kemudian saya rasa syukur sangat sebab saya bukan siapa-siapa, tapi Allah beri saya dapat kenal Allah tu Tuhan, dapat sebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bukan, kebanyakan kita bukan keluarga Nabi, bukan daripada darah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pengorbanan Nabi, keluarga Nabi, anak-anak Nabi, kita semua dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak bayar segala pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Agaknya kalau orang-orang saleh Nabi SAW, sahabat-sahabat tengok orang macam ni, apa Nabi fikir? Nabi bukan fikir kenapa ramai orang tak Islam. Nabi fikir macam mana supaya setiap orang Islam dapat sampai ke sini dan dapat sampaikan Islam tu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak setiap manusia dapat hidayat, dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 8 bilion orang dalam dunia, mereka tak kenal Allah tu Tuhan dia. Sebab tu Nabi sepanjang malam menangis. Saya Muslim, sampai Jibril tanya, ya Rasulullah, lebih kurang maksudnya kenapa menangis ni sedangkan Allah Maha mengetahui? Kenapa menangis ni? Maksudnya berhentilah menangis. Nabi menangis sepanjang malam. Apa Nabi sebut? Nabi cuma sebut, ya Allah, umat aku. Nabi cuma minta, ya Allah, umat aku. Ya Allah, umat aku. Jibril beritahu, Allah akan uruskan urusan umat kamu. Allah akan tolong umat kamu, jaga umat kamu. Jibril balik, Nabi nangis lagi. Bukan menangis pelan-pelan, nangis kuat-kuat, betul-betul menangis. Sampai Jibril turun lagi, ya Rasulullah, dahlah menangis tu, cukuplah menangis. Nabi nangis lagi. Jibril balik, sampai 3 kali Jibril kata, ya Rasulullah, berhentilah menangis. Nabi menangis lagi. Ini manusia yang kita tak pernah berjumpa. Bayangkan kita semua tak pernah berjumpa. Kita berdepan, tapi manusia ni sangat sayangkan kita. Manusia ni tak nak apa-apa, cuma nak satu saja. Manusia ni nak Nabi Muhammad SAW nak setiap daripada kita bahagia, setiap daripada kita masuk syurga. Nabi nak setiap manusia ni selamat. Nabi tak gembira tengok orang susah, orang dihina, orang dicaci maki, orang tu kehilangan keluarga. Walaupun pada musuh Nabi Muhammad SAW, Nabi cuma nak manusia bahagia. Soalannya, adakah manusia macam ni lagi dalam dunia ni? Adakah saya periksa diri saya, kita semua, ada tak kita rasa sayang pada umat ini? Tengok orang sebelah, ada rasa sayang tak? Tengok pada umat ni, ada rasa sayang. Nabi sangat sayang pada umat ni. Nabi sayang, tengok orang, Nabi sayang. Nabi SAW, hadis surah Ahmad, Nabi balik rumah, Nabi pegang tangan keluarga. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu sampai rumah, Sayyidina Husin radhiyallahu anhu, Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nabi pegang tangan semua sekali. Dulu kalau orang alim kan, dia suka pegang-pegang tangan. Saya tarik tangan kecil-kecil dulu, tarik kan, rasa macam resah je, kenapalah ustaz-ustaz pegang tangan. Tapi kalau jumpa orang alim, dia suka pegang tangan kan, pegang macam tu. Jadi saya tengok Nabi SAW bila sampai kat rumah, Nabi pegang keluarga. Nabi ambil Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu, Nabi letak paha kanan. Sayyidina Husin radhiyallahu anhu di paha kiri. Tangan kanan Nabi SAW peluk Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi SAW peluk Fatimah radhiyallahu anha. Nabi cium seorang-seorang. Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi keluarga saya. Nabi sayang pada keluarga Nabi SAW. Tapi tahu tak apa jadi? Nabi SAW pernah pergi rumah Fatimah radhiyallahu anha.
Masa tu pergi dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sampai kat rumah, Nabi dengar Fatimah radhiyallahu anha sakit. Nabi masuk rumah. Nabi Fatimah radhiyallahu anha kata, ayah boleh masuk, tapi sahabat yang lain tak boleh masuk. Kenapa Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha? Maka Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha beritahu, ya Rasulullah, saya tak ada kain yang cukup untuk tutup badan saya. Saya tak ada kain yang cukup tutup badan saya. Nabi ambil serban Nabi campak pada anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, campak. Kemudian Nabi masuk dengan Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha nak bangun, nak sambut Nabi SAW, tapi tak mampu, sakit, lapar, lemah, jatuh. Nabi SAW pergi kat Fatimah radhiyallahu anha. Nabi peluk Fatimah radhiyallahu anha. Nabi menangis. Tuan-tuan, bapa ibu sekalian, Nabi sangat sayangkan keluarga, tapi keluarga Nabi Muhammad SAW berlapar, sakit, susah demi kita dapat kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak berterima kasih pada Nabi SAW dan keluarga Nabi SAW? Pernah Nabi duduk di rumah, Fatimah radhiyallahu anha, Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha bawa roti. Ayah, saya nak makan, saya teringat pada ayah. Saya nak makan, saya teringat pada ayah. Kalau kita, jomlah makan sekali. Nabi makan. Bila Nabi makan, air mata Nabi keluar. Fatimah radhiyallahu anha tanya, ya Rasulullah, kenapa menangis? Nabi kata, wahai anakku, setelah 3 hari, inilah roti yang pertama masuk dalam perut ayah. 3 hari baru 1 roti. Nabi bukan miskin, Nabi kaya, tapi seluruh kekayaan Nabi, seluruh harta yang datang pada Nabi tanpa henti, berguni-guni, duit pakai guni hari-hari, tapi semuanya dikorbankan untuk manusia kenal Allah. Ibu bapa sekalian, saya sangat syukur pada Allah dapat mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Masa saya kecil-kecil dulu, keluarga jauh pada Allah, keluarga saya jauh pada Allah. Ringkasnya, saya tengah ada satu orang cikgu masa saya umur 12 tahun dekat sekolah, nama Cikgu Muhammad Noor. Dia pun Cina. Dia kata tinggal satu solat 80 tahun dalam neraka. Satu solat tinggal 80 tahun duduk dalam neraka. Satu hukum, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Saya dengar, saya menangis dalam kelas, nangis atas meja. Cikgu pun datang kat saya, Bit, kenapa menangis? Saya diam je. Ayah tak semayang, bapa tak semayang, saya diam. Sebab keluarga saya masa tu tak semayang, tak kenal Allah. Adik-beradik saya 12 orang, 6 Islam, 6 bukan Islam. Lepas tu saya pun, cikgu tu dia buat baik pada saya, hantar balik sekolah, buat baik, dia belanja makan. Saya mula pergi masjid. Cikgu tu keluar jemaah tabligh ni, dia bawa saya pergi keluar 3 hari. Lepas tu bila saya pergi balik tu, saya masuk bilik dan saya hidupkan baca Quran, hadis Nabi dalam bilik, buat taklim. Saya baca hadis dalam bilik. Tengah saya baca dengan adik saya yang bongsu, lama-lama mak saya datang. Mak saya masa tu pun tak ada amal-amal agama, dah lemah dah, tak semayang semualah. Yang ni, mak saya datang kat sebelah saya, dia menangis. Seksi jugalah pakaian-pakaian masa tu, gambar-gambar. Mak saya masuk kat bilik, menangis. Saya, mak dengan adik hari-hari balik masjid, saya buat taklim dalam bilik. Doa saya lepas solat cuma satu je, ya Allah, saya sayang mak bapak saya tak nak mak bapak saya masuk neraka. Ya Allah, jangan bagi mak bapak saya masuk neraka, jangan bagi mak bapak saya. Tengah saya buat taklim, bapak saya datang duduk dekat. Masa tu umur dia dah 60 tahun, rambut dia dah putih. Saya tengah baca hadis, bapak saya menangis. Habis tu saya pegang tangan, pergi ambil ajar, tak tahu nak ajar apa. Masa umur 13 tahun, saya jadi imam, bapak saya makmum sembahyang Isyak. Sepanjang solat, ayah saya menangis. Habis solat, ayah saya tanya, Bit, Allah maafkan ayah tak? Ayah jahat, ayah tak pernah kenal dia, tak pernah terima kasih pada dia, dia maafkan ayah tak? Saya kata, ayah nak tahu tak siapa bawa ayah semayang? Nak tahu tak siapa bawa ayah semayang? Nak tahu tak siapa bawa ayah semayang? Bukan Bit, bukan mak. Yang bawa ayah semayang ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang bawa kita kenal Allah ialah Allah. Allah yang tengok kita sekarang, yang tahu isi hati saya, isi hati kita semua. Hari tu Allah beri hidayah pada bapak saya.
Itulah hari yang paling bahagia sekali dalam hidup saya. Saya kalau tak kenal Allah, keluarga saya kalau tak kenal Allah, saya tak tahu apa jadi hidup saya sekarang. Bila susah, sekarang ada ujian-ujian datanglah hidup saya. Bila susah, kadang-kadang kita rasa kenapa Allah uji kita. Walaupun bila ceramah dekat orang, macam jumpa budak-budak tepi jalan, selalu cakap, jangan risau dek, Allah sayang awak, Allah sayang awak. Itu je cakap. Orang kata bagus, sebab saya pun tak tahu nak ceramah apa lagi. Itu je yang tahu, Allah sayang awak, senang. Orang tanya soalan apa pun, Allah sayang awak. Saya jahat, saya begini, Allah sayang awak, Allah sayang awak. Tiba-tiba bila kita kena uji, kita pun fikir, Allah sayang saya ke tidak? Itu kita yang hari-hari dengar ceramah, berdakwah, duduk majlis ilmu pun kadang-kadang bila ujian berat, kita pun terduduk, kita menangis, tanya kenapa Allah uji saya. Tapi saya terfikir, ramai orang dekat luar sana yang mereka tak ada peluang macam kita dapat. Macam tuan-tuan perempuan dapat duduk di sini, bapak duduk di sini, di majlis zikra ni, duduk dalam masjid. Tak semua orang dapat peluang macam kita. Ramai orang belum kenal Allah, belum kenal Nabi. Dan sebab tu di luar sana ramai orang rindu nak dekat dengan Allah. Itu menjadi tugas kita untuk malah mendoakan mereka. Dulu banyak ulama yang tukang menangis tu umat. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang paling banyak menangis tu kita. Menangis untuk orang yang tak pernah jumpa, tak boleh fikir kan? Kita boleh menangis untuk anak sakit, cucu sakit kurang sikit menangis. Kalau cicit mungkin dah tak menangis. Kalau ramai sangat cucu pun dah tak menangis. Anak ramai sangat pun dah tak menangis. Tapi ada seorang manusia yang kita tak pernah berdepan, berjumpa, tapi manusia ini hari-hari menangis untuk kita, menangis untuk mak ayah kita. Dan beliau telah korbankan segala-galanya untuk kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, para sahabat, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, para sahabat radhiyallahu anhum, mereka telah berkorban segala-galanya. Sekarang agama ini atas bahu kita. Jatuh bangun agama ini atas bahu saya, atas bahu kita semua. Kita akan ditanya oleh Allah. Walau kita bukan siapa-siapa, agama ini dua. Daripada dulu saya selalu dengar ceramah, ulama selalu cerita daripada mula ceramah, disebut agama ni dua. Satu nikmat, satu amanah. Kita menikmati agama ni. Satu lagi apa dia? Amanah. Agama ini kita kena kongsikan dengan ramai orang kat luar sana. Untuk itu kita kena banyak menangis pada Allah. Setiap malam kita kena doa hidayah. Ya Allah, beri hidayah pada umat ini. Ya Allah, hidayah untuk umat ni. Ya Allah, hidayah untuk orang kat Amerika. Ya Allah, hidayah orang dekat Brazil, dekat Afrika. Ya Allah, beri hidayah orang dekat China. Beri hidayah pada semua manusia dalam dunia. Saya pergi Afrika baru ni, kami pergi satu kampung. Dia orang blok kita dengan pistol-pistol dekat jalan. Kampung tu yang bawa kita nama Imam Zakaria, imam dekat markas dekat Johannesburg. Dia bawa kita pergi. Bila sampai kampung tu, dia orang blok kita dengan pistol-pistol. Dia nampak Zakaria tadi, dia bagi masuk. Sebab Zakaria tu selalu bagi makan. Dia bagi masuk. Oh, Zakaria boleh. Kita masuk sana, kita beli satu, kita sewa rumah buat tempat solat, dan kat situ kita buat bagi makan free hari-hari. Zakaria tu kita suruh duduk situ dengan isteri. Bila kita bagi makan untuk 200 orang, orang Afrika ni dapat makanan, dia menari-nari, nangis-nangis. Dia terima kasih tu setengah jam, makanan satu mangkuk nasi je. Tapi dia menari-nari, melompat-lompat, dapat nasi tu melompat-lompat. Suruh gembira, bukan dapat duit, dapat nasi, melompat-lompat dia. Kalau dapat air kok lagi dia suka. Orang Afrika minum kok, Coca-Cola, kok Coca-Cola. Tahu apa jadi? Kita lepas sebulan, kita ambil anak-anak muda duduk kat situ. 70 orang anak muda tu masuk Islam. Sekarang dia orang belajar semua sebelum subuh duduk tahiyat awal, pakai jubah putih, serban putih. Mereka macam ni hafal Quran. Setiap hari 70 orang dah 70 orang Islam dan tak berhenti. Kata Zakaria, ustaz baru duduk kat sini 3 hari bagi makan, 70 orang masuk Islam. Bayangkan kalau abang-abang semua bagi satu kampung 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari, berapa banyak kampung masuk Islam. Apa kita nak jawab pada Allah? Tahu tak apa dia? Tak payah ceramah panjang-panjang pun, tak payah pandai bahasa pun. Kita salam, kita peluk dia, cakap satu dua patah sambut perkataan, mereka menangis masuk Islam. Malam-malam mereka menangis pada Allah. Mereka bukan orang tak cerdik, orang pandai-pandai. Budak-budak ni pandai-pandai, berilmu, cerdik, akal dia cerdik. Cuma nasib dia tak sama macam kita. Dia tak dapat mak ayah macam kita. Itu kita kena rasa sayang pada mereka. Kat Afrika tak berhenti masuk Islam. Kami ada satu masjid kat Colombia, duduk je, satu bas datang. Bas tu datang daripada tempat agama lain, ibadah agama lain. Satu bas, dia duduk sekejap, kita bagi makan, separuh pada bas tu masuk Islam. Tapi tahu tak apa dia? Tak ada orang nak ajar. Sebab tu
orang Islam. Sekarang kita bukan saja satu, kita pergi ke sana berdakwah, satu lagi alim-alim, ustaz-ustaz, banyak yang telah berkorban. Dia tak kisah berapa gaji, berapa bayaran, dia pergi sana duduk, bawa duduk isteri anak-anak, dia duduk mengajar agama dekat sana. Masa kami kat Brazil, kat Rio ni polis pun tak boleh masuk kampung-kampung tu, tentera tak boleh masuk. Rio Janeiro, selalu dengar ya, Rio Janeiro. Cerita Fast Furious, tahu Fast Furious? Tak tahu. Tak tengok sangat ya, memang alim-alim semua ni ya. Tengah jalan, dia memang sini dengan depan tu pistol, dia orang letak bom-bom kat atas tu, dia orang pegang-pegang bom, dia orang semua tak boleh masuk kampung-kampung tu. Tapi ada satu orang kenal, dibawa kita masuk pergi jumpa. Abang tahu tak, kat Brazil abang tak payah ceramah pun, abang lalu je dekat Rio tu, dekat tepi pantai, pakai jubah macam Ustaz Dery Sulaiman pakai jubah kan, kat Bali macam tu je pakai, jalannya tak payah ceramah, semua orang kejar kita. Dia orang semua maafkan, dia orang tak berbaju. Tepi pantai memang orang-orang sana semua tak berbaju sangat, pakai sikit-sikit je. Beratus-ratus orang nampak kita, kita dah tak tengok dia dah, tak heran nak tengok, sebab semua orang tak berbaju. Dia orang tengok kita pakai jubah. Nak ceramah luar negara senang je, pakai jubah, cepat, pakai jubah ke pakai serban ke jalan. Dia tengok, dia kejar kita, dia tanya kenapa, ada janggut. Kami tengah jalan, polis kejar, ingat kena tahan, rupa nak ambil gambar je sebab dia janggut panjang. Dia nak ambil gambar janggut je rupanya, kopiah. Dalam kawan saya yang pakai t-shirt, dia kena selongkar badan, kena macam tu. Yang pakai jubah dia tak check pun, tak pegang pun, dekat Brazil. Jadi orang kat Amerika Selatan tak berhenti masuk Islam. Jadi abang-abang, adik-adik semua, seluruh dunia, ini kan pula kat Malaysia, kat Indonesia ni yang luas, orang semua dahaga nak kenal Allah. Tahu tak apa yang paling sedih? Tak ada orang jahat, semua orang rindu nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Macam pergi mana pun, tak, semua orang nak kenal Allah. Tak payah cakap apa-apa pun, sebab tu kita jangan pernah benci siapa-siapa kat luar sana. Orang kata buruk tentang dia, kita tak payah tambah lagi. Zaman Facebook, Instagram, kita pergi jumpa dia, cakap Allah sayang dia, belanja dia, bawa dia pergi makan, ikram dia, buat baik pada dia, puji dia, mesti dia menangis. Terutamanya kalau orang masjid peluk orang jahat kat luar, dia mesti menangis. Baru ni orang tanya macam mana dia orang boleh menangis kat Pekanbaru kan, kenapa dia menangis? Tak ada ceramah, tak ada apa, dia kena peluk je dia menangis. Bukan kena peluk dengan orang biasa. Orang biasa peluk dia tak rasa apa-apa. Yang peluk dia tu pakai jubah, yang peluk dia tu pakai kopiah, dia mesti menangis. Sebab selama ni dia ingat dia jahat, dia jauh pada Allah, dia tak guna, dia tak baik. Oh, rupa-rupanya Allah sayang dia. Dia kata orang alim ni sayang pada dia. Sebab tu saya, kawan-kawan saya yang degil-degil, jahat-jahat, teruk-teruk, saya bawa jumpa ziarah Habib dekat sana kan. Biasa para Habib dia memuliakan tetamu, pelukan, kasih sayang. Dia berbual setengah jam je. Tadi orang paling kasar, mulut tu paling tak tahan dengar kalau cakap. Duduk setengah jam, bangun bertukar dia. Duduk setengah jam dengan orang alim, bangun je, tiba-tiba jadi lembut dia. Bukan lembut macam tu, tapi dia jadi lembut. Tiba-tiba dia jadi lembut, dia tak marah isteri baru setengah jam. Bayangkan kalau dia bagi masa lebih banyak bersama, berdakwah bersama orang alim 3 hari, lebih lama, bertahun-tahun, 4 bulan, berapa lama. Untuk tu kita kena niat untuk hidupkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah siapa niat untuk hidupkan agama ni, InsyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih.